Assalamualaikum, apa khabar? Dah lama kita tak cerita pasal masak-masak sikit kan. Jadi hari ni kita buat sesuatu yang lain daripada yang lain, iaitu kita buat kitchen hack sikit. Jadi antara benda-benda yang budak-budak suka kat rumah ialah Nutella. Itu kita dah buat peanut butter atau mentega kacang. Dan yang satu lagi yang memang budak-budak suka ialah Nutella lah. Dan macam-macam version lah ada jual kat supermarket pun, yang memang jauh lebih murah daripada Nutella yang kita beli. Jadi hari ni saja saya nak try. Saya tengok banyak resepi Nutella yang menggunakan hazelnut lah. Tapi saya hari ni sebab tak boleh nak keluar, malah nak keluar, bukan apa, boleh keluar tu malah nak keluar. Pasal saja nak kurangkan perjalanan. Jadi kita gunakan kacang tanah. Ada kacang tanah, kacang tumbuk. Dah lama sikit saya pun pakai lah. Tapi jadilah ni ada Nutella. Homemade Nutella. Penuh botol. Dia lembut lagi dia macam cair sikit. Kita buat peanut butter semua dia memang dia nampak macam cair sikit. Yang ini resepi ni saya guna banyak resepi yang kita boleh jumpa kat internet, dan kita terkejut juga tengok Nutella tu dia punya resepi dia yang hazelnut tu sikit je. Yang selebihnya ialah gula, cocoa powder, powdered milk, and then vanilla extract, garam sikit, and then minyak. Banyak dalam yang kita tengok resepi tu dia kata palm oil lah, hydrogenated palm oil, basically margarine lah ataupun palm oil biasa lah. Jadi kita kat rumah biasa pakai palm oil. Jadi saya ambil palm oil tu, saya gunakan minyak masak sikit campur, dan jadilah. Jadi proses ni mula-mula kita buat tu, dia menggunakan gula lah. Saya tak ada icing sugar kat rumah. Jadi gula ni kalau kita masuk dia kasar, dia lambat nak halus tau. Jadi saya cuba nak mengurangkan rasa tu. Saya kisar mula-mula gula tu dulu, nak bagi dia sah halus macam icing sugar lah. Ni nampak kita masukkan gula dulu. Tapi masalahnya saya macam kurang sabar sikit. Jadi apa yang berlaku ialah saya letakkan kejap saya kisarkan. Jadi dia halus tapi tak cukup halus macam icing sugar. Dia more macam caster sugar lah. So tak apa. Lepas tu kita masukkan kacang tumbuk ni tadi. Kacang tumbuk ni memang dah ada macam bau lama sikit kan. Tapi saya tengok saya tak nak membazir. Saya kata kita try jugalah. Ada juga kacang tanah yang baru belinya, tapi kita try juga ni saja, tak nak membazir. So masukkan, kisar. Saya pakai pengisar batu ni kan. Jadi pengisar batu ni memang boleh beli. Kalau awak tak tahu kat mana, boleh PM saya akan tolong beritahukan lah awak kat mana nak beli kan, macam mana ke. Dan bila kita dah kisar tu, lama juga nak kisar ni, tak dalam 5 minit macam tu. Jadi semasa kita kisar tu, kita kena bantu mesin ni sikit lah. Mula-mula kita longgarkan sikit dia punya tension dia ataupun dia punya pressure dia, bagi dia kisar agak halus sikit. Lepas tu kita makin getak lah. Jadi bila dah habis kacang tu, sikit lagi nak habis kacang tu, saya tengok kan dia dah jadi macam terlalu likat. Terlalu likat tu saya tak sabar lah. Saya masuk kacang tu laju sangat. Kalau saya biarkan perlahan-perlahan, bagi yang the first round tu, mungkin satu sudu pertama tu dia dah mula berminyak, baru saya masukkan, mungkin tak perlu tambah minyak langsung. Tapi sebabkan saya tak sabar, saya kena tambahkan minyak tu agak awal jugalah. Jadi kita tambah minyak, jadi lebih mudah untuk mesin tu mengisar. Teruskan masuk. Jadi bila habis kacang tu, lebih kurang dalam 50 ml minyak lah dah masuk dah. So dia jadi nampak macam agak mudah lah untuk mesin tu mengisarkan. Kemudian kita masukkan Milo. Milo tu kita masuk dalam lebih kurang, tak ada selain ni 6 sudu. 6 sudu. Gula tadi dalam mula-mula kita masuk tu 4 sudu. Sudu Cina. Lepas tu kita Milo masuk 6 sudu. Kemudian kita dah lepas masuk tu kita rasa macam tak cukup. Pasal memang resepi yang kita jumpa kat internet tu yang konon-kononnya real. Hantar pergi lab tengok apa konten of Nutella. Memang gula dia banyak. So kita tambah lagi semudahnya 8 sudu gula. So sugar content tu agak tinggi sikit lah. Dan saya rasa kalau kita nak buat yang lebih sihat, boleh kurangkan sugar content tu. Ataupun gunakan gula perang. Atau mungkin gunakan gula Melaka atau gula kabung lah. Jadi itu lebih bagus lah daripada gunakan gula putih. So I think those are all options yang boleh kita gunakan lah. So yang ini kita masukkan juga garam sikit dan esen vanila.
Dan tadi saya tambahkan serbuk kopi segera dalam lebih kurang setengah sudu teh. Dan kita biarkan kisar. Ini kita kisar agak lama juga pasal mula-mula tu. Macam saya cakap tadi, bila gula tu dia masuk lambat, first round kita dah kisar gula jadi color macam caster sugar. Lepas tu kita masuk lagi tambahan gula lagi 4 sudu. Yang itu berasa macam pasir. So tak sedap. Jadi kita biarkan mesin tu mengisar lama juga, lebih kurang hampir 1 jam lah dia berjalan. Mula-mula kita buat dalam setengah jam. Lepas tu saya bagi dia rest kejap. Dan saya sambung lagi setengah jam. So lebih kurang dalam 1 jam. Kita dah run mesin ni lebih kurang setengah jam. Lama juga kali ni kerana masalah utama dia lah tadi kita tak pakai icing sugar. Jadi kita pakai gula biasa, dia rasa berpasir So sekarang kita dah run kisar habis maksimum halusnya. Sekarang dia dah memang sehalus-halus yang mungkin lah. Very smooth and creamy. Dah tak ada langsung biji-biji. Dia terkisar. Dan bila penghabis proses tu memang nampak halus. So ini dia halus Ini betul-betul hack dia, saya tak tipu. Ini memang kacang tanah, bukan guna hazelnut, Milo dan cocoa powder. Sorry, saya tambah cocoa powder tadi. Cocoa powder dalam 50 gram macam itulah. Cocoa powder kita masukkan. Bila masuk cocoa powder tu rasa dia lebih cantik lah, lebih more cocoa lah. Dan saya rasa lepas ni kita akan modify, kita akan gunakan cocoa powder lah. Yang baking punya cocoa powder, dark cocoa powder. Saya rasa dia punya rasa tu akan lebih menarik, dan kita akan try gunakan brown sugar ataupun gula perang ataupun gula merah lah lepas ni. Pasal saya rasa tu lebih sihat lah dan kurangkan konten gula dia lah. Dan satu lagi saya rasa untuk dapatkan dia lebih dekat dengan rasa Nutella tu, kita mungkin akan gunakan kacang gajus. Kacang gajus dia murah sikit daripada hazelnut. Dan juga mulai mudah nak dapat lah. Terutamanya kalau kita beli yang mentah, yang belum roasted lagi, dan kita boleh roast ni dalam mungkin RM20 kan, boleh dapat lah. 20 hingga RM30 sekilo boleh dapat kacang gajus tu. Mungkin lebih murah kat tempat awak, saya tak tahu, tapi tempat saya selalu tengok lebih kurang tu lah. Mungkin serendah RM20 lah boleh dapat sekilo. So tadi kita pakai 500 gram aja. So still kalau kita pakai kacang gajus pun, dia punya cost lebih rendah daripada Nutella. Dan kita boleh dapat sesuatu yang kita tahu, kita boleh kontrol apa dia punya ingredient. Dan juga banyak lah. Macam tadi 500 gram tu dapat botol besar. Sama, saya rasa lebih besar daripada botol ini. Ni botol ni besar Kalau Nutella tak dapat lah banyak besar macam ni, nak kena yang besar tu lah, berapa ringgit, RM40 lah. Macam tu lah. So yang ni kita boleh buat cost ni dalam RM10. Ni pasal guna kacang tanah lah. Tak sampai RM10 lah, kurang sikit pada RM10. Tapi kalau kita gunakan kacang gajus, mungkin jadi belas-belas lah. Kos mungkin RM10 kacang tu, dan lebih-lebih tu, dan RM5 tu kos barang-barang lain lah. Gula pun tak mahal mana sangat. Dan cocoa powder tu mungkin menjadikan dia mahal sikit. Tapi kalau betul 500 gram, saya rasa dapat 2 botol ni hampir lah, lebih sikit mungkin hampir 2 botol ni lah. Jadi still jauh lebih menjimatkan daripada kita beli Nutella tu. Dan yang terbaik sekali adalah kita boleh control exactly apa yang masuk dalam ni. Kita tak payah letak preservatif, tak payah letak apa. And letak preservatif buat apa? Pasal kalau kita beli pun kan, seminggu tak sampai dah habis dah. Ni kalau kita buat seminggu tak sampai dah habis, okey lah, minggu depan buat lagi kan. Dan tak payah nak letak preservatif. So budak-budak nak makan pun kita pun senang hati, kita pun tahu apa yang masuk dalam ni. So itu kita punya kitchen hack untuk hari ni. Dan tune in lagi lah. Selalu kita cinta pasal kereta, tapi hari ni sajalah. Mungkin kita akan buat lagi sekali menggunakan kacang gajus. Okay? Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.